الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Empat ayat yang telah saya baca adalah sebahagian daripada surah An-Najm, surah nombor 53 pada juzuk yang ke-27, ayat 40 lebih. Kata Allah, firman Allah, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Maka tiadalah daripada manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Nanti pada hari kiamat sawfa yura, dia pasti akan dapat melihat apa yang telah dia usahakan. Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian dia akan dibalas dengan balasan al-awfa, maknanya paling sempurna, tiada ditinggalkan walau besar debu kebaikannya, juga tiada ditinggalkan walau sebesar zarah kejahatan, akan dibalas Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha.
dan kepada Tuhan kamulah al-muntaha, wa anna ila rabbika al-muntaha, dan kepada Tuhan engkaulah al-muntaha. Al-muntaha garisan penamat. Anak-anak bersukan, orang lari 100 meter sampai garisan penamat tu tak payah lari dah, habis dah. Kalau dia sambung lagi, itu gila babi nama. Takat dia habis 100 meter, event hang 100 meter, 100 meter dah lah, berhentilah. Kalau hang 200 meter sambung lagi 100 meter lagi. Kalau awak 400 meter, satu pusingan padanglah satu pusingan stadium. Simple mathematics. Sampai saja awak 100 meter kan, Usain Bolt pun lari, punya laju lari. Sampai garisan penamat tu berhentilah, tak lari dah. Arab kata al-muntaha, penghabis. Allah kata wa anna ila rabbikal muntaha, penghabisnya al-muntaha kamu ialah jumpa Allah. Itulah habis. Lepas tu syurga, neraka, dua tu. Muslimin muslimat, saya buka ceramah pada malam ni dengan baca 4 ayat ini. Nak ajak diri saya dulu, tuan-tuan muslimin muslimat. Bila mana kita dah tahu, usaha kita akan kita tengok, kemudian Allah akan balas al-awfa dengan balasan yang paling sempurna. Kita tahu dah perjalanan itu, maka mestilah kita memahami sewaktu hidup di dunia ini, kita nak jadi satu golongan yang dipanggil golongan al-abrar. Sesuailah nama surau kan, surau al-abrar. Yang wes bawa saya celah rumah orang, mangkuk punya wes. Sebab aku tak langgak longkang rumah orang. Wes pun gila babi, kena covid lalu wes pun. Al-abrar jamak daripada bir. Al-bir mufrad, jamak dia al-abrar. Al-bir makna baik, baik, kebaikan. Al-bir. Al-abrar orang baik-baik. Senang pak. Taman ni semua kira orang baik. Al-abrar. Amin ya rabbal alamin. Bila sebut al-bir, sebelum kita hurai al-abrar dan sebelum kita tengok sifat-sifat al-abrar, maka kena faham di antara salah satu asmaul husna, nama-nama Allah ada 99. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah dia ada nama yang baik-baik. Bukan kata nama Allah tu 99 aja, dah. Nama Allah ni tak terbatas, kita tak tahu. Hak yang 99 tu, yang tu yang ada dalam Al-Quran.
Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, apa Kudus, semua ni hak duk dalam Quran. Ada ayat dia. Kira-kira semua 99. Salah satu nama Allah ialah Al-Bir. Allah ni zat yang maha zat, yang suka buat baik pada hamba makhluknya. Itu Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, buka satu surah, nama dia At-Tur. Surah nombor 52. Masih lagi juzuk 27. Tengok penutup ayat 28. Penutup ayat 28 surah At-Tur. Di mana ayat surah At-Tur ni, At-Tur makna Tur Saina. Allah bersumpah dengan gunung Tur Saina. Ayat pertama tu Allah bersumpah dah, Wat-Tur, demi Tur Saina, tempat Nabi Musa bermunajat menerima Taurat. Boleh ziarah di Mesir, di Tur Saina, boleh panjat gunung Tur Saina ataupun bukit Tur Saina itu, kita boleh panjat dan boleh tengok matahari terbit. Panjat belah malam, nanti sampai puncak boleh tengok sunrise, matahari terbit. Tapi tara nak sampai itu 6 kali syahid. Hak geng isap rokok, baik hampa berhenti merokok dah. Baru boleh panjat. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya bukan nak sembang tu, nak ambil ayat 28 yang kata Allah ni baik. Penutup ayat 28 surah At-Tur, apa kata Allah? Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya, innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia lagi, 2 kali dia. Sesungguhnya dia tu, yakni Allah tu, Al-Bar, suka buat baik pada makhluknya. Itu perangai Allah. Allah suka melimpahkan kebaikan kepada makhluk dia, terutama kita manusia. Kita aja kadang-kadang terlepas pandang betapa luasnya kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk dia, terutama manusia. Allah sayang kat kita. Umpama contoh, Allah sayang pada seseorang, 6 bulan, 7 bulan dia, setahun lah kata, tak pijak surau, tak pijak masjid. Sebelum tu rajin, naik gerek rajin. Tah dia dapat duit terpijak mana, beli motor wai suku. Pengabil dengan dia 3 suku. 3 suku tu tak mana, surau masjid tak pi dah. Gerek sampai, awal lagi pada muazzin sampai dah. Tapi boleh wai suku, tak mai dah masjid, tak mai dah surau. Allah sayang ke dia, Allah bagi dia sedar, Allah accidentkan dia. Allah accidentkan dia, Allah bagi dia patah kaki, kaki kanan sebelah. Tergantunglah kaki tu dekat hospital bor besi. Member pun ziarah lah, tak boleh ziarah lah, payah Covid. Apa-apa hal emergency, tunggu nurse, doktor call.
Katalah boleh ziarah kaki tu tergantung bersimin. Mai waktu melawat 12 tengah hari, 12 tengah sampai pukul 2 setengah, belah petang 4 setengah sampai 7. Contoh, mai waktu melawat geng-geng wai suku dia mai lah. Bawalah anggur, bawalah apple. Waktu sakit, orang Melayu lagu tu. Waktu sihat tu buat roti bodoh lah. Nah, waktu sihat ziarah kita roti bodoh. Mai sakit waktu itulah apple, anggur. Kawan separuh nyawa dah. Mai ziarah tanya khabar kaki kan tergantung besi apa semua simen. Saat lagi nak balik salam, member ni pun turun signature masing-masing lah. Geng Y suku ni penuh dekat simen, macam-macam tulisan. Nak balik tu sign, semoga cepat sembuh. Seorang pula tulis, jangan engkau kecewa, litar Sepang menantimu. Oh, perangat pula. Kawan wai suku lah, litar Sepang apa? Paulo Rossi ke apa boleh lah. Bila habis member balik lah, tengok kasih Allah. Habis member balik malam-malam pukul 9, kerja orang bodoh termenung seorang-seorang. Apple pula tinggal kulit dengan tangkai ya. Dia mula termenung. Allah campak kesedaran. Dia cakap, itulah dulu rajin pergi masjid, alah kaki dah patah. Macam mana nak buat? Ni Allah bagi hang sedar ni. Ingat dia elok, bawa motor tu ke masjid. Jiwa dia mula bercakap, Allah sayang. Allah bagi dia sakit, Allah bagi dia aksiden supaya nanti sihat, insya-Allah dia sampai masjid. Tu cara Allah buat. Di samping kafarah dosa, Allah sayang kat dia, Allah bagi dia sedar. Mudah-mudahan kaki dia melangkah elok sampai ke masjid dengan motor baru dia. Tuan-tuan, bila kita salah guna nikmat, itu tanda kufur. Bila kufur, Allah hukum. Berkata Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Jaddid Hayatika, Muhammad Al-Ghazali menyatakan, adakah kamu berfikir kamu boleh berjalan dengan dua kaki? Adakah kamu fikir itu satu kebetulan? Kamu boleh menapak elok dengan dua kaki? Kata Muhammad Al-Ghazali, adakah itu satu kebetulan atau nikmat daripada Allah? So kita fikir, jangan kita rasa itu kebetulan, tetapi nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah bila kita boleh melihat dengan dua mata yang elok, alhamdulillah? Apakah kita fikir ini satu kebetulan? Sedangkan di sana ada orang yang matanya rosak, ada orang yang bukan kata rosak, buta sejak lahir, tidak dapat melihat keindahan alam. Ada orang rosak mata dia kena injek. Jiran belakang rumah saya sampai sekarang seminggu 2-3 kali travel daripada Sungai Petani ke Hospital Jitra. Bini dia drive pergi Hospital Jitra, serah biji mata. Saat lagi doktor injek biji mata. Tuan-tuan, mata ni injek. Bukan injek ni biasa dah kita. Mata tu injek, punya rosak saraf, penangan kencing manis, diabetes yang terlalu tinggi merosakkan saraf mata.
Kita mata elok. Nikmat? Ya. Tiba-tiba sehari Quran pun tak tengok. Tiba-tiba sehari tak ada keinginan nak baca Quran. Mata elok. Duk tengok WhatsApp. WhatsApp itulah yang ditengok group by group. Sampai hang handphone punya banyak group. Grup sekolah rendah satu grup, grup sekolah menengah satu grup, grup jamiah universiti kita dulu satu grup, grup geng isap okok satu grup, membicarakan aroma asap rokok, grup tu pula. Daripada pagi sampai ke malam ni dia cari. Besok mati esok aku ni. Sampai nak tidur tak puas hati duk tengok Perak apa cerita tu, tak puas hati. Quran sehari tak tengok. Kita kufur kepada Allah. Allah baik kat kita. Huwal bar, dia suka buat baik. Walau kita nampak macam benda ni tak berapa elok, tapi baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan sahabat untuk bertempur dalam perang Badar, ada tak sahabat yang berat hati nak pergi perang Badar? Ada. Sebab perang ini menyakitkan. Dahlah nak perang pula, perang Badar, perang adik-beradik, perang sahabat yang hijrah dengan adik, abang, tok wan, ayah hak duk Makkah, hak tak isi borang lagi. Contohlah, geng tu nak main, nak lawan. Lepas tu pula bulan Ramadan, Madinah Badar 163 kilometer. Macam boleh bayang bulan Ramadan, tentera ramai mana? 70 kuda, 2 ekor, 70 unta, 2 ekor kuda. Yang lain berjalan kaki. Tuan-tuan boleh bayang tak jalan kaki bulan Ramadan 163 kilometer perang Badar? Jalan kaki. Daripada Madinah menuju Badar, tentera jalan kaki paling ramai 163 kilometer. Tahun ni puasa, insya-Allah ada balik kot bazar Ramadan. Saya cabar tuan-tuan, lepas asar pergi bazar Ramadan jalan kaki. 2 kilometer cukup. Tak usah naik kereta, tak usah naik motorway suku. Jalan kaki. Tengah lapak lepas asar tu, jalan kaki 2 kilometer bazar Ramadan. Bini tunggu sampai pukul 8, tok laki tak balik. Upah terlentang celah longkang dengan murtabak orang ni. Mati syahid. Ayak jagung duk tepi longkang habis. Sebab air ni biasa Ramadan, jari ni semua tali. Ayak oren, ayak sirap, ayak bandung, dia kira ayak. Tolak ayak bateri ya. Kita punya makan Ramadan, jalan kaki tengok. Mati itu lah. Bini tunggu, bini balik tarawih, laki tak balik ni. Dia ingat tarawih Masjidil Haram, tak balik-balik. Sahabat rasa berat, tapi Allah turunkan ayat, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diperintahkan pada kamu berperang dan aku tahu kamu benci perang. Lalu Allah kata, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kata Allah, kamu suka satu benda tapi benda tu tak elok untuk kamu. Boleh jadi kamu benci satu perkara tapi benda tu elok untuk kamu. Ayat tu 216 Al-Baqarah nak ajar kita apa Allah buat semua elok. Sebab Allah ni suka buat baik. Dia Al-Bir. Covid, tuan tak nampakkah hikmah Covid-19 ni? Tuan tak nampakkah hikmah dia? 6 bulan tak payah bayar duit kereta. Sikit punya joli kan? Lepas kata raya Hindu Ustaz, tunggu tahun depan nak bayar balik. Hindu tak Hindu lepas ni. Dah hikmah lah, kedai makan penuh. Mau enjoy duit kata tak payah bayar. Salah satu yang kerajaan relief untuk rakyat. Kita nak sebut Allah itu Al-Bir. Allah suka buat baik pada hamba-hamba dia. Kita aja terlepas pandang. Baik. Jamak kepada Al-Bir ialah Al-Abrar. Dalam banyak-banyak ayat Quran, mari kita tengok apa dia Al-Bir ni. Apa dia sifat yang paling unggul untuk menjadikan saya, tuan-tuan muslimat, golongan Al-Abrar yang baik? Maka saya bacakan ayat 189 Suratul Baqarah. Nak tengok Al-Bir ni apa? Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min abwabiha walakinnal birra man ittaqa waqtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam banyak-banyak ayat, 6,236 ayat Quran, maka saya pilih yang tu senang faham. Ayat 189 Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah. Hilal. Hilal apa? Bulan sabit. Mengikut riwayat, satu malam 2 orang sahabat, salah seorangnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, mereka tengok, sahabat pun tengok bulan tu sabit, hilal. So mereka tanya Nabi, kenapa bulan jadi begitu? Bulan adalah satelit bagi bumi. Bulan mengelilingi bumi selama 29 hari atau 30 hari. Tak ada 31 Syawal, 31 Rajab, tak ada, takat 30 saja. Oh, dia kata ada 31 sepak pungkok dia. Takat 30 bulan Qamar. Bulan satelit bumi. Bulan ada manazil. Wal qamara qaddarnahu manazil. Kita baca dalam surah Yasin.
Bulan tak macam matahari. Wasyamsu tajri mustaqar, li mustaqar. Matahari ada mustaqar, ada orbit dia. Dia situ aja. Tapi bulan dia ada manazil, manzilah. Manazil atau manzilah maknanya tempat dia berhenti. 1 hingga 5 hari bulan dia duduk situ, sabit. 5 hingga 10 dia bergerak sikit, separuh contoh. 10 kan naik sampai 15 full moon, penuh. Lepas tu kan dia pusing lagi sampailah adakal urujunil qadim, sampailah dia kembali menjadi sabit balik. Cukup putaran kitaran dia sebulan. Tu bulan. Dia ada tempat berhenti. Sains kita belajar gibas. Kita panggil gibas, tempat bulan berhenti. Manzilah atau manazil. Kalau lebuh raya, manzilah, manazil tu yang gambar sudu garbu tu, bagi signal RNR. Lah highway gila babi penuh orang. Sungguh depa berayau sungguh sakan. Sampai Kementerian Kesihatan pun nak risau lah. Angkat PKPB ni tak tunggu dah, India start kereta. Betul lah. Bak kata Datuk Seri Ismail Sabri, 300 juta ringgit sehari Malaysia rugi bila PKPB. Kita kehilangan 300 juta per day. Petrolnya, pelancongannya, highway orang tak keluar. Angkat dia jam gila babi pula. Malam tadi Ustaz Dasuki Ahmad ceramah di masjid saya, Masjid Laguna Merbuk, Sungai Petani. Dia sampai 8 suku malam, 8.20 baru sampai. Jam di Sungkai. Peluang sungguh. Kementerian Nasihat jaga SOP sama elok, risau kita. Tuan-tuan, nampak sudu garpu signal. Ni nak balik rokok. Mihun tu nombor 2, hak ni lu. Itu dia panggil manzilah, manazil, tempat berhenti. Bulan begitulah, dia pusing bumi sampailah dia sabit. Lalu sahabat tanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Sahabat tanya Nabi, kenapa bulan tu macam tu sabit? Qul, jawab olehmu wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Allah ajar Nabi jawab, beritahu bulan tu fungsi dia daripada sabit sampai dia separuh, dia kembali sabit komplit 29 hari atau 30 hari. Tujuan dia pertama, mawaqitu linnas. Mawaqit jamak daripada waktu, masa. Al-mawaqit, masa-masa. Al-waqtu, mawaqitu linnas, dia menentukan masa untuk manusia. Kalau buka tafsir, manusia zaman dulu guna bulan lah untuk bayar hutang. Kawan ni aku hutang lah waktu tu bulan sabit. Ada mai sabit sekali lagi aku bayar hutang. Member ni jawab, hang tak bayar, aku sabit kepala. Bulan sabit. Dia tak ada kalender apa, dia tengok bulan. Mawaqitu linnas, kitaran haidnya bulan. Ada kaitan dengan rahim perempuan. Tengok dulu, tuan tengok filem Semerah Padi, Aduka apa tu Nurdin Ahmad. Bapak tengok, kapu seorang tengok. Amboi hampa wali. Buat-buat heran, tengok ustaz tengok tu Piramli. Heran juga orang Taman Seri Janggut ni wali semua ke bukan tak tengok. Buat muka heran.
Kita tengok tu aduka apa kan Piramli dengan Nordin Ahmad. Kan Nordin Ahmad dia nak musafir, kan dia habaq kat Piramli, tunggu kepulanganku 2 purnama. 2 bulan lah. 2 kali bulan ngambang aku balik lah. Tu dia orang zaman dulu. Piramli buat filem tu kena lah dengan Islam. Ni umur dia pendek, kalau umur panjang menteri dia. Parti mana tak tahu lah. Otak tu geliga buat filem. Mawaqitu linnas, yang kedua fungsi bulan, wal hajj, untuk menentukan waktu menunaikan haji. Zaman Nabi. Tengok sama ayat. Ayat sama 189. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Allahu akbar. Allah kata walaisal birru, bukanlah albir itu, jamak abrad, bukanlah albir itu engkau masuk rumah engkau min zuhuriha, daripada pintu belakang. Ni apa cerita ni? Ayat tu turun bersempena dengan peristiwa adat jahiliyah. Allah memansuhkan adat jahiliyah. Banyak no? yang Allah mansuhkan. Antaranya faqadha Zaidun minha zawajnaha, apabila Zaid bin Harithah menceraikan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy kahwin dengan Zaid bin Harithah. Kahwin tak lama, akhirnya Zaid menceraikan Zainab. Habis iddah Zainab, Rasulullah melamar Zainab binti Jahsy. Isteri Nabi ada 2 Zainab. Zainab binti Khuzaimah dan Zainab binti Jahsy. 2 isteri Nabi bernama Zainab. Zainab binti Khuzaimah digelar Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin. Allah, kerja dia kira cari orang susah tolong. Sampai Nabi panggil dia Ummul Masakin. Dialah isteri pertama Nabi, isteri pertama yang meninggal dunia dalam keadaan di Madinah. Di Madinah. Makkah Khadijah. Bila hijrah di Madinah, isteri pertama yang meninggal waktu Nabi hidup di Madinah ialah Zainab binti Khuzaimah. Dan dia dengan Nabi tak lama. Tak silap saya 6 bulan ke 7 bulan, gitulah. Dia tak lama dengan Nabi, dia meninggal dulu. Baik. Adat ni Nabi Allah hapuskan. Kenapa? Apabila Zainab binti Jahsy habis iddah, Nabi lamar Zainab. Kenapa? Kena baca dulu siapa dia Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Rasulullah. Hukum jahiliyah ialah apabila seorang anak angkat menceraikan isterinya, maka ayah angkat tidak boleh mengahwini bekas isteri anak angkat. Itu hukum jahiliyah. Islam datang mengubah hukum. Jahiliyah mau jadi Islam. Baik. Nabi lamar Zainab.
kahwin dengan Zainab. Zainab siapa? Isteri kepada bekas isteri Zaid. Makna bekas isteri anak angkat. Maka Islam datang membenarkan. Tuan-tuan katalah ada anak angkat lelaki, kahwin dia. Kita pun bagilah hadiah. Kita bela dia sejak kecil. Contoh, tiba-tiba dia kata, "Pak, saya nak kahwin." Kata, "Tak apa, hang kahwinlah." Kahwin 2 tahun bercerai. Maka pak angkat ada harapan. Itu hukum dia. Pak angkat tadi ada harapan. Dia boleh mengahwini bekas isteri si anak angkat. Itu hukum Islam. Hukum jahiliah Allah hapuskan. Tak boleh. Tak ada pasal hukum lagu tu. Islam datang menghapuskannya. Maka Nabi mengahwini Zainab untuk mengajar hukum ayah angkat boleh mengahwini bekas isteri si anak angkat. Jahiliah? No, tak boleh. Samalah waktu mereka buat haji. Balik ayat 189 Al-Baqarah. Bila selesai musim haji, bila nak balik rumah dah habis tahallul. Dah habis tahallul tsani lah. Tahallul awal kita di Jamratul Aqabah. Kan kita lontar 7 biji batu daripada Mina, kita bergerak dengan ihram di tubuh, dengan muka yang kusut masai, keletihan di Arafah masih belum habis pada waktu itu. Allahu Akbar. Betul lah Nabi kata haji itu kusut masai. Kemarin berita, insya-Allah Menteri akan kaji SOP prosedur untuk haji. Tak tahu bila boleh perform haji, tapi akan dikajilah. Mudah-mudahan Allah panggil. Kesian para hujaj, bakal hujaj. Memang letih daripada Arafah tu dah lembik dah ke Muzdalifah, kutip batu hatu memang separuh nyawa dah kita. Saya memang kalau saya bawa jemaah sampai Muzdalifah, saya tidur dulu. Dan anak murid saya bagus, saya pimpin ni geng-geng swasta ni, saya fikir swasta. Anak murid ni ada yang datuk, datin, depa bagus. Depa tolong kepung saya tidur. Ustaz tidur. Aku punya dengkok tak tahu depa rakam ke tidak. Di Muzdalifah punya letih. Sedap-sedap pukul 11 malam tunggu bas nak mas. Tengok-tengok tepi kita tu batu siap dah, depa rasuah awal lagi. Batu nak lontak depa tolong kutip lah, siap untuk ustaz. Kita pun tengok girong cukup ah melontar. Tak pergi mai zam-zam, tak pergi mai ayam oren, depa jaga sungguh je. Nak murid sampai lah hubungan tu duduk rapat lagi. Alhamdulillah. Atu nak tunggu bas bergerak pula, nak tara nak naik bas tu pun di Mina, bas sampai di Muzdalifah, nak pergi Mina, nak naik bas tu pun perang dunia pertama dah. Tak sabar ya Allah ya Tuhan. Bergaduh bertinju tepi bas. Dia kata haji mabrur ni, bagi saya lah, haji tu mabrur paling besar ialah sabar. Sabar tu lah. Tak sabar tuan-tuan, mati je awak dia berebut tandas di Mina satu hari lagi. Yang beratuk dia punya panjang, toilet ada berapa? Toilet ada 50. Satu maktab ada 2,000 orang satu maktab. Toilet ada 50. Maknanya satu toilet 40 orang. Nisbah satu toilet mesti 40. 40 kali 50, 2,000. Tuan bayang tak satu toilet 40 orang. Kita duk queue bagus dengan beruh gigi dengan tuala di Mina. Orang tua belakang dia potong selamba. Umur 80, umur 70. Macamlah dia seorang sesak, aku pun sesak.
Kan? Dia potong tu, potong. Sagi dia duduk depan pintu toilet tu. Dia duduk. Dia pandang yang geng kita duduk patuk tu, dia pandang. Lepas tu dia kata apa? Empat nak marah, aku marah. Macam nak kata? Empat nak marah, aku marah, aku tak tahan. Macam tak apa, Haji, tak apa. Mabrur. Dah tak habis sampai 2 minit, seorang lagi pula potong. Dia mula nak jadi Marlboro lah. Bukan Marlboro lah, nak jadi Marlboro lah lepas ni. Seorang lagi pula potong, orang tua juga. Aku serupa empat nak marah, aku tak tahan. Tu penangan haji. Tu baru di Mina, belum tawaf lagi. Tuan, letih Tok Sah cakap, selesai tahallul awal apa semua, maksud saya tahallul thani, tahallul yang kedua, baru habis semua pantang larang. Orang Arab pada waktu tu zaman Nabi, bila habis tahallul thani, tahallul kedua selesai semua nak balik rumah, mereka akan balik rumah, mereka akan masuk min zuhuriha, mereka akan masuk rumah ikut pintu belakang. Kenapa? Ni Allah hapuskan adat. Dia jadi adat beratus tahun. Balik haji ya, jangan lalu pintu depan. Riwayat sebut sebelum pi buat haji, siapa yang tak ada pintu di belakang, mereka akan pecah rumah buat satu pintu. Special nak balik haji besok. Sebab adat mereka ialah, kan kita dah buat haji, Abu Jahal apa semua ni buat haji dah. Bila haji ni bersih lah, abang haji ni bersih. Tak tahu abang haji pun sapu duit tabung haji. Kan? Abang haji sapu duit tabung haji. Kaki rasuah beramai abang haji. Immigration KLIA tak tahu berapa puluh orang dah. SPRM cukup. Dengan kereta Mustang, dengan Audi, dengan cash money 800,000 ringgit. Hak 2 hari lepas bicycle racing bike, ratus ribu beli cash. Hang DG 54 simbang berapa gaji? Ingat kita bodoh. DG 54 starting 5,000 lebih. Mati gaji DG 54, gaji mati 11,000 lebih. Tara nak mati gaji tu, separuh mati hang kerja. Baru mati gaji hang. Tiba-tiba boleh pakai Mustang bukan Musang, Mustang. Boleh pakai Audi 4 cincin, bulat 4 tu. Dengan SPRM Lena, mereka tengok, mereka perhati punya. Dekat 80 orang dah kena cukup. Semua Melayu. Malu betul ya. Hancur negara bila rasuah, tuan. Hancur. Pos mereka bukan main-main, immigration. Betapa banyak dia pelepas, kita tak tahu. Betul perangai setan, betul yang buat. Syaitan kulla insin nafsuhu. Kata Sayyidina Ali, setan bagi manusia itu ialah nafsu dia. Nafsu itulah setan dia, kata Sayyidina Ali. Dia mereka berpandangan, Abu Jahal and the gang, dan juga sebahagian Ansar berpandangan, kita ni dah haji, bersih lah, so kita tak boleh balik rumah tu, kita tak boleh lalu pintu depan, mesti lalu pintu belakang dulu. Kenapa? Sebab pintu depan tu
sebelum pi haji, pintu depan itulah, lalu bawah pintu tu botol arak, lalu bawah pintu tu perempuan-perempuan pelacur yang mereka bawa masuk rumah. So kita ni dah suci, dah bersih, tak boleh lalu pintu rumah, lalu pintu belakang lagi. Jadi Marlboro haji. Mereka punya otak. Ya Allah sebut, walaisal birru bi antul ta'tul buyuta min abwabiha, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah albir itu engkau masuk melalui pintu belakang rumah. Oh, kononnya dah bersih. Kalau kita lalu pintu depan ni, terbatal haji. Sebab pintu ni dulu duk bawa masuk botol arak, duk bawa masuk nombor ekor. So kena lalu pintu belakang, baru mabrur. Allah turunkan ayat tu. Allah kata, walakinnal birra manittaqa. Bahkan albir itu ialah taqwa. Waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah kamu ikut pintu depan rumah. Allah turunkan ayat itu mematikan adat jahiliah, iaitu balik haji tak boleh masuk pintu depan, kena ikut pintu belakang. Allah kata dak, hang masuklah pintu mana pun, kerana albir itu ialah manit taqa. Siapa yang bertakwa dialah al-abrar. Apa dia takwa? Huraihat ni 3 jam pula. Tuan-tuan, nak sebut apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, kalau buka dalam surah Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat, juzuk amal, juzuk 30. Cuba tengok dalam surah Al-Infitar ada ayat, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya innal abrar, sesungguhnya golongan al-abrar, orang yang gemar buat baik, tak kiralah sedekah, kebaikan apa yang dia buat, dialah al-abrar. Aku nak beritahu, kata Allah, lafi na'im, mereka duduk dalam kenikmatan. Na'im ditafsirkan dengan syurga an-na'im, syurga na'im. Orang baik-baik, syurga. Nak ingat, albir jamaknya al-abrar, sifat yang mengungguli al-abrar itu ialah takwa. Tadi kita solat Jumaat, khatib pesan takwa, 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 takwa. Umur dah berapa puluh tahun dah kita, entah berapa Jumaat dah kita solat Jumaat, takwa tu. Kalau tuan-tuan tak faham, wajib mendengar khutbah walau tak faham bahasa dia, wajib. Takwa tu wajib disebut dan wajib didengar. Tuan-tuan boleh praktikal di Masjid India. Pergi dekat Kuala Lumpur, saya kecil-kecil dulu, umur 8 tahun, 9 tahun, kami family selalu makan dekat situ. Dalam Masjid India tu, kami panggil benteng. Tepi tu sungai lah, Sungai Gombak tu ada benteng. Itu dia panggil benteng, bukan kluster benteng. Benteng. Saya asal Kuala Lumpur, benteng. Kami makan situlah. Kakak dapat gaji ke apa, kami pergilah makan. Waktu tu bas Tongfong tu. Lepas tu baru ada bas mini. Bas mini 14 lah Gombak. Saya duduk Gombak, bas mini 14 lah. Yang pendek tu, kita tinggi, masuk-masuk ni dia syahid kepala. Lepas tu baru ada tinggi sikit, nombor 34 bas mini tu. Berhenti depan rumah saya. Ingat lagi. Bila makan di benteng tu, tuan tengok tepi tu ada Masjid India. Pergilah saya sekali. Saya minggu depan balik KL dah diangkat pun balik lalu. Ziarah family apa semua.
Tu tuan-tuan pergi Masjid India sembahyang Jumaat sekali tu, ambil pengalaman. Confirm tak faham. Tapi wajib dengar. Ingarel dire takware. Fahamlah takwa lah elok. Kita ingare nehi he rokok he. Jangan insya-Allah marah dia. Dia tak lama 5 minit tak sampai khutbah dia. Sat lah. Masjid India. Dia pesan takwa kita. Tu dia baca ayat habis kan, habis. Tak ada masalah. Dia sat. Boleh praktik lah kalau nak rasa. Tuan, takwa tak sah khutbah, tak sah solat Jumaat. Khutbah lingkup, Jumaat lingkup. Ada masjid-masjid yang khatib dia terlupa nak pesan dengan takwa. Ada orang perasan. Ada sekali tu saya solat Jumaat, Tok Bilai dia ke apa, ni salah satu khatib dia terlupa pesan dengan takwa. Saya sebutlah nama masjid, buat malu company ya. Tok Imam bangun. Tok Imam bangun. Hang lupa takwa. Tok Imam. Sebab Tok Bilal lino. Tok Imam tak lino. Jamaah lagi awal lagi lentok. Tok khatib tu manusia juga. Dia terlupa pesan dengan takwa. Mujuk Tok Imam tak lino. Bangkit. Tegur. Ulang balik. Hang lupa takwa. Dia tak cakap banyak, dia ulang lagi. Tu dia. Ada pula masjid minggu depan tu isytihar pula. Saya buat muka dua kupang. Saya minta maaf minggu lepas saya terlupa. Bayang Jumaat minggu lepas. Yang makmum larang dia ni mangkuk betul lah. Marah lalu. Bayang Jumaat siapa nak tanggung. Allahu Akbar. Sebab itulah takwa cukup penting menentukan sah ke tidak Jumaat kita. Maka sebab itulah bertakwa kepada Allah. Paling tidak kita mesti faham ittaqullah itu dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesimpulan saya pada malam ini ialah ciri yang paling penting untuk kita menjadi al-abrar, golongan yang baik, ialah takwa. Dan sila rujuk ayat 189 Al-Baqarah yang telah saya baca tadi, bila mana Allah sebut walakinnal birra manittaqa, tapi yang dikatakan albir itu ialah siapa yang bertakwa. Itulah yang menjadi tunjang kekuatan bagi ciri-ciri golongan al-abrar, jamak daripada albir dengan makna suka buat baik, kebaikan dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Muslimin dan muslimat sekalian, semoga ada manfaat sedikit yang kita bahaskan pada malam ini. Semoga perhimpunan kita pada malam ini menjadi asbab untuk saya, tuan-tuan dan muslimat, ibu, ayah, anak, cucu, keturunan kita, termasuk keturunan ibu dan ayah kita, asbab perhimpunan kita malam ni, kita meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi mahsyar pada hari yang tidak ada keraguan lagi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna
فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.